Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safiyahani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah taufik daripada Allah, mampu lagi kita mengerjakan taat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kaum wanita ataupun isteri-isteri. Maka sayugianya fardu kepada setiap isteri-isteri belajar macam mana nak menunaikan ibadat dia sebagai seorang isteri, supaya kita takut dia tak belajar, maka dia melakukan membuat benda-benda yang menjadi dosa dia sebagai seorang isteri. Maka wajib ke atas seorang isteri mempelajari macam mana cara dia nak menunaikan hak-hak suami dia, supaya kehidupan suami isteri dia diredai Allah dan semua perjalanan hidup dia di antara dia dan suami dia menjadi ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka kita sambung kepada kitab kita yang kita belajar, kuliah hamba di Masjid Aisyah di Kuk Lanah. Hamba sambung kitab fiqh wanita. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah fima yajibu 'ala nisa fi umuri diniyah, sehinggalah perkataan dia pada muka surat yang ke-82. Sekarang kita duduk berbicara mengenai hak-hak isteri. Hak-hak yang isteri mesti lakukan untuk suami dia, dipanggil hak suami lah. Berarti yang wajib isteri lakukan untuk suami. Antaranya lagi menghiaskan diri untuk suami. Apa maksud menghias? Benda, kalau hias semakin cantik. Kalau benda tak berhias, tak comel. Kalau hias semakin cantik. Lagu mana kalau seorang itu berhias, kau uduh dia. Oh, tak payah berhias. Dia beriah ni jadi koho comel. Kalau beriah koho tak comel, tak panggil beriah tu. Tu panggil hatu lampi. Jadi tujuannya kita sebagai isteri kena berhias untuk suami kita. Sama ada berhias itu dari sudut bau tubuh kita, pemandangan mata dia dan telinga dia. 3 katanya Nabi kena jaga. Suami isteri wajib menjaga 3 benda untuk suami dia. Mata suami dia, supaya suami dia tak melihat daripada tubuh dia kecuali hak comel saja. Ni nyawak muka huduhnya duk jelas. Suami dia muka wak sopo hatu, tak boleh lah. Kedua, hidung suami dia. Jangan dia terbau daripada tubuh dia benda yang suami dia tak suka bau. Misalnya makan petak ko, makan jering ko. Tapi kalau suami dia minat juga, terpulai tu nak kata kuat.
Ketiganya telinga. Jaga telinga suami dia. Bukan kata jaga telinga pergi cuci telinga suami dia, bukan. Maksud sini jangan suami dia mendengar kata-kata kasar daripada suami dia. Jangan dia mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan suami dia tidak selesa. Kadang-kadang kita rasa benda ni biasa ya suami saya. Jangan. Kadang-kadang suami kita terasa hati. Kena jaga tu. Tu hak yang mesti dilakukan oleh isteri untuk suami. Dia kecek kasar dengan dia gini, ikut dia lah, salah dia. Adakah orang yang melakukan kesilapan kita nak ikut juga melakukan kesilapan? Kita nak jadi terbaik, kita nak jadi hamba suami ataupun hamba Allah. Kalau kita nak jadi hamba Allah, kita tak tika suami tu jadi macam mana. Ni fiqh ni kitab fiqh wanita. Jadi hamba akan sebut hukum-hukum hak wanita kena buat. Hak suami kena buat, kena baca kitab bab suami pula. Ni baca bab wanita. Antara yang dituntut daripada si isteri juga menghiaskan dirinya dengan pakaian yang cantik-cantik. Pakaian yang comel-comel. Ikutlah nak pakai pakaian pun, tak si pakai pakaian pun ikutlah. Kau penting nampak comel di sisi suami dia. Dan memakai wangi-wangian untuk suami dia. Jangan bau tak sedap. Biar wangi semacam beli minyak atas. Dan menyambut dengan berwajah manis. Menyambut suami dengan berwajah manis. Sentiasa manis muka ni. Masa cetung kecek kasar dengan suami. Suami kelik kerja kena senyum. Buat air ke dia. Ni suami dah lah pening kepala dah. Kelik kecek bera duk ngepek puluk. Kadang-kadang suami balik ceria. Sampai rumah jadi masa. Apa duk kena ngepek gerang. Sebab tu kita tengok ada suami suka bersama dengan kawan-kawan dia. Duduk kedai kopi, duduk mana. Apa? Sebab di rumah dia tidak dilayan. Supaya kawan-kawan dia layan dia. Dia kecek, suka ke apa dia. Tapi di rumah, suami dia, isteri dia ngepek semacam. Maka, tidak salah di suami sekarang kalau duduk lepok kedai kopi. Kerana silap layanan daripada isteri-isteri. Tidak berwajah manis ketika menyambutnya. Dan berlapis dada. Berlapis dada ni maknanya tasamuh. Maknanya bertolak ansur. Kalau permintaan kita tidak dibuat, tak ada masalah lah. Jangan duk tekan suami. Berlapis dada. Kita lagu tu. Serta membuat kerja rumah tangga yang termampu oleh dia. Buat kerja rumah kita. Tengok Sayyidina Fatimah. Kita tulis idola kita Sayyidina Fatimah. Kita kata saya nak jadi seperti Sayyidina Fatimah. Saya nak jadi seperti Sayyidina Khadijah. Saya nak seperti Sayyidina Aisyah. Lagu mana hidup dia dengan Rasulullah? Dia tak pernah merungut dengan bak dunia. Tidak merungut mengenai sempitnya rumah. Tidak merungut mengenai mah tak ada di tubuh dia. Tak pernah dia merungut benda-benda macam tu. Tetapi, kita nak buat Sayyidina Fatimah sebagai idola, maka ikut lagu mana Sayyidina Fatimah. Sayyidina Fatimah ni piku air untuk isi dalam rumah dia sehingga berbekah dada dia. Berbekah ni tali kerah tajam. Piku ni maka berbekah di bahu dia. Jadi kasar bahu dia kerana apa? Selalu memikul air. Jadi kerja orang Tino dah menguruskan rumah. Cara kepada anak-anak buat tepung, uli tepung. Gapo dia tu kerja orang rumah dah. Memang lagu tu lah tradisi di dalam Rasulullah zaman sahabat-sahabat pun lagu itulah kerja perempuannya. Ada sebuah riwayat daripada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni kakak kepada Sayyidina Aisyah. Kakak kepada Sayyidina Aisyah. Ketika Rasulullah satu kali Asma berkata kepada ayah dia Sayyidina Abu Bakar. Katanya Sayyidina Abu Bakar kepada Asma, ya Asma, tinggalkan sedikit makanan kepada adik perempuan kamu. Gitulah lebih kurangnya. Sedekah pada masa tu Sayyidina Aisyah tak lahir lagi. Tetapi Sayyidina Abu Bakar dapat mengetahui, kasyah dia mengetahui dia akan dapat anak perempuan. Maka dia kata tinggalkan kepada adik perempuan kamu ya Asma makanan tu. Maknanya Asma ni dia nikah dengan seorang sahabat nama dia Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dapat anak nama Abdullah ibnu Zubair.
Abdullah ibnu Zubair nama. Ni Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq. Dia berkata, Sayyidina Asma binti Abu Bakar. Asma ni masyhur. Ketika dia Rasulullah dengan ayah dia Sayyidina Abu Bakar ingin berhijrah, maka bersembunyi di Gua Sur. Maka dia pada masa tu Asma ni tengah mengandung. Tetapi dia ditugaskan oleh ayah dia untuk menghantar makanan kepada ayah dia dan Rasulullah di dalam Gua Sur. Maka gilah dia sedangkan dia mengandung panjat bukit. Lalu ni siapa dia tahu Gua Sur, tengoklah Gua Sur cara mana. Seorang perempuan mengandung. Maka bawa makanan lagi. Akhir sekali dia soyok nitaqain. Dia panggil Zatun nitaqain. Gelar dia perempuan yang memiliki dua tali pinggir. Dia soyok tali pinggir dia untuk ikat makanan. Satu lagi dia pakai, dia belah dua. Maka dia ukah panjat Gua Sur. Maka dapat gelar Zati nitaqaini. Orang perempuan yang memiliki dua tali pinggir. Nah. Kerana tengok sendirilah kita orang jatuh nak ukah Gua Sur tu pun masalah dah. Nah. Maka katanya Asma binti Abu Bakar. Ni orang hebat belakang ni Asma binti Abu Bakar. Dia kata ketika aku bernikah dengan Zubair. Az-Zubair ibnu Awam. Padahal ia tidak mempunyai apa-apa pun di muka bumi ini. Baik harta ataupun hamba sahaya. Katanya Asma kata hamba mula-mula menikah dengan Sayyidina Zubair ibnu Awam. Ni antara orang yang di Al-Mubasysyaruna bil Jannah, orang yang diberi berita gembira dapat masuk syurga. Yakin dah Rasulullah kata Zubair masuk syurga. Ni suami dia. Dia kata hamba mula-mula nikah dengan Zubair ni, orang yang dijamin masuk syurga. Tak ada harta. Harta sebutir abuk tak ada. Hamba hok tolong hamba buat kerja apa tak ada, dia kata. Tak tahulah hamba nikah tak ada harta langsung. Kecuali lah seekor kuda dan seekor ba'ir. Ba'ir ni unta yang digunakan untuk mengangkat air. Kalau kita kat Jamila ni ada kereta kacil lah sebutir. Mutu sebutir lagu tu ya kata. Wak cari nafkah. Kuda ni moga sahabat ni pergi jihad. Maka dia adalah kelengkapan pergi dia. Unta pula untuk wak aku air, wak gapo dia. Tapi harta lain tak ada belaka katanya Asma ni. Dan aku terpaksa memberi makan kuda dia. Maka kerja aku kalau kita kat basuh kereta kau guano tak tahulah. Bimakan kuda dan aku mencukupi segala keperluan serta membantunya. Bimakan kuda, cara kuda dia lah. Harta lain tak ada. Barang kemah tak sedok kecek lah. Kemewahan tak ada. Mari tak ada. Puyuk tak ada. Gapo pun tak ada. Hidup-hidup sahabat ni susah. Sebab itulah Rasulullah berdoa. Kita dengar Rasulullah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hiduplah aku sebagai orang miskin. Mati dalam keadaan miskin. Himpunkan aku bersama orang miskin. Doa ni tak ada orang nak berdoa dengan doa ni. Kita tahu Nabi berdoa. Nak ikut Nabi tapi tak ada orang nak berdoa jadi miskin. Semua nak doa, hak Nabi doa mengenai kaya. Nak jadi kaya belaka. Tapi Nabi pernah berdoa miskin. Tak ikut belaka sebab takut miskin. Kerana apa? Kerana kemiskinan ini menyebabkan seseorang tu jadi sedar diri. Jadi rasa menghargai benda. Rasa bersyukur tu lebih. Tetapi apabila ada duit, kita akan rasa tamak. Kita akan rasa tak cukup. Kita akan rasa nak selesa. Kita akan nak kata gapo. Ni masalah. Maka apabila miskin lagu tu, tak ada dia kata Allah nak minta gelemah kau apa dia benda-benda mewah lagi-lagi lah keperluan asas pun lagu tu ya kata. Dan aku juga yang menumbuk biji kurma untuk makan binatangnya, memberi makan dan minum kepada binatang dia. Orang Arab ni buah kurma isi dia makan. Butir ni dia sipai, dia jemur jadi kering. Apabila kering dia akan tumbuk jadi macam serbuk maka dimakan oleh binatang-binatang. Siapa keluar ni? Butir-butir kurma ni dia tumbuk maka we makan. Kalau kita buat dedok kepada binatang dia. Aku mengangkat air. Angkat air aku sendiri. Dan aku menggiling tepung dan mengulinya untuk membuat roti. Akulah jo giling tepung, jo uli pun akulah kerja dia. Sayyidina Zubair tak tolong. Bukan kerja dia, kerja orang perempuan bahagian rumah. Ada dia tolong tetapi
Katanya Asma ni kerja asasi hamba. Hok ya tolong tu biasalah tu, tapi kerja asasnya hamba lah hok buat semua urusan rumah. Dan aku juga memikul biji kurma di atas kepala aku. Pikul lah butir kurma ni nak pergi makan kot menata. Daripada tempat yang agak jauh sehinggalah ayahku Abu Bakar merasa kasihan kepadaku. Ni tengok Asma ni isteri kepada Saidina Zubair. Katanya Saidina Abu Bakar kesian tengok anak tina dia. Dia tak pernah marah kepada Saidina Zubair, kata hey Zubair, pergi cari piti, cari harta, cari gapo dia. Anak aku susah mu tak tahu kau gini. Dia tak pernah marah kepada Saidina Zubair. Tetapi kalau dia ada peluang nak tolong, dia tolong. Tu mertua yang baik. Ada setengah mertua ni menekan menantu. Bukan menantu jenis malah ke apa dia, cuma hidup susah. Rezeki itu masing-masing tu dah bagi. Ada orang tak kerja kaya. Ada orang kerja letih-letih tapi tak kaya. Ada orang kerja kaya, ada orang tak kerja jadi miskin. Maka rezeki tu dah tentu ke. Ada orang tak ada gaji tapi dia rezeki tetap ada. Rezeki semua orang tetap ada, tak syarat orang tu bergaji. Gaji tak semua orang ada gaji. Tapi rezeki tetap semua orang ada rezeki. Sekalipun dia tak ada gaji tapi dia ada rezeki dia. Maka tok tua hak baik ni kesianlah tengok anak dia, maka memberikan Saidina Abu Bakar memberikan akan aku kepada Saidina Asma seorang khadamah untuk membantuku dalam urusan kerjaku. Bui kepada dia seorang penolong hamba perempuan untuk tolong Saidina Asma lah, tolong kerja rumah dia. Kalau kita pembantulah, pembantu rumah. Pembantu rumah ni berhati-hati jugalah ni. Kena hak comel gak nikah dengan tok laki kita lah. Jawapan dia pembantu rumah. Kena hak tua dia malah pula. Akhir sekali pembantu rumah dia lah jom masak nasi lah apa dia duk makan air tangan pembantu rumah dia. Namun akhir sekali kena kok tok pembantu rumah nikah dengan pembantu rumah dia. Berkata Asma lagi, aku berlapis dada setelah mendapat bantuan daripada ayahku. Seolah-olah aku seorang hamba yang baru dimerdekakan. Allah, hamba rasa leganya lah ada pembantu rumah. Seolah-olah hamba ni macam hamba dah dulu. Sekarang baru dimerdekakan. Tetapi dia bersabar dengan susahnya hidup bersama suami dia Zubair bin Awam. Orang yang dijanji syurga. Pakar pemanah di dalam Islam. Dia lah orang yang mula-mula memanah di dalam Islam. Hero, besar sungguh dalam bab memanah. Rasulullah banyak doa kepada Zubair bin Awam ni, isteri kepada Asma. Maka dia apabila dapat isteri suami yang baik, suami baiklah, maka dia tak peduli susah ke senang. Penat tu memanglah penat, tak boleh nak lari dah. Tetapi dia tidak meminta lebih. Sehingga tengok isteri-isteri Rasulullah apabila duduk dengan Rasulullah, dia tahu dah Rasulullah orang baik, dia tak minta duduk minta selain. Kerana apa? Duduk dengan Rasulullah. Sehingga ada isteri Rasulullah nak cerai, maka katanya dia jangan cerailah hamba. Biarlah hamba mati. Tua dah hamba pun biarlah hamba mati sebagai isterimu ya Rasulullah. Giliran hamba wi kepada Sayyidina Aisyah. Dia nak duduk dengan orang baik. Tengok orang lain ni tak bersyukur dapat suami yang baik. Nak minta lebih-lebih lagi. Tekan lagi suami ni. Sehingga ke suami jadi pening kepala. Musim PKP ni apa dia. Kita hidup suami isteri ni kena saling berlapis dada. Patut kita wi sokongan kepada suami kita, bukan menekan dia pula. Alangkah baiknya apa yang dikatakan oleh Fazari kepada putrinya di hari kelangsungan malam perkahwinannya. Ada seorang nama dia Fazari. Amo tak ingat dah. Ada tag dia bahasa Arab ni suhu kata-kata dia. Nasihat dia kepada anak perempuan dia. Dalam kitab-kitab bab pernikahan dipetik kata-kata dia ini. Nasihat dia kepada anak perempuan dia yang baru ingin menikah. Dia kata apa dia? Dia kata apa? Bunyi dia seperti berikut. Dia kata, wahai putriku, sesungguhnya engkau akan keluar dari sangka yang engkau telah dibesarkan di dalamnya. Dan kini engkau akan diserahkan ke kasur, yakni ke tempat, ke bilik orang yang engkau belum mengenalinya. Dia pesan kepada anak tina dia, Fazari ni. Dia panggil anak tina dia sebelum dia serah kepada suami menantu dia, dia royak. Dia kata, wahai anak tina hamba puteri kita,
Mu sekarang mu akan keluar daripada rumah ayah ni. Tempat mu duduk sinilah makan minum kamu biasa. Suka dah biasa dah duduk rumah ni. Kamu akan keluar daripada rumah ni dan kamu akan ikut seorang lelaki. Yang mana dia akan bawa kepada kamu pada satu tempat yang kamu tak biasa duduk lagi. Rumah mertua ke, duduk sendiri ke. Tetapi mu tak boleh duduk dah dengan ayah. Mu kena ikut suami kamu. Dan seorang teman hidup yang engkau belum biasa dengan dia. Dan kamu akan hidup dengan seorang lelaki yang kamu tak biasa dengan dia. Dia baik ke? Dia tak baik ke? Ayah ni mu kena dah. Mak ni mu kena dah. Adik-beradik mu kena dah. Tetapi lelaki ni mu tak kenal lagi. Baik buruk dia, hati perut pedas dia mu tak tahu lagi. Maka anggaplah dirimu sebagai sebidang tanah. Nescaya dia akan menjadi langit bagimu. Apabila mu jumpa dengan orang yang kamu tak kenal, iaitu suamimu ni, mu jadi tanah. Jangan jadi langit. Jangan jadi dok atas pada dia. Jangan nak menguasai dia. Mu jadi tanah. Nescaya dia akan melindungi kamu seperti langit melindungi bumi. Kalau mu jadi hamba kepada dia, mu khidmat kepada dia, dia akan kasihani kamu, dia akan melindungi kamu. Dan anggaplah dirimu sebagai hamparan. Nescaya dia akan menjadi tiang untuk engkau berinduk padanya. Mu kena buat seperti hamparan. Nescaya dia akan jadi tiang untuk kemah ke hamparan tu. Hamparan kalau tidak ada tiang, tidak ada gapo, dia akan terbang oleh angin. Maka suami kalau isteri itu menjadi hamparan, nampak duduk bawah semacam mengikut, maka suami yang bertanggungjawab. Baik jahat tak sedok kira dah. Tapi tabiat lelaki ni dia akan jadi tiang pelindung kepada hamparan. Anggaplah dirimu sebagai jariah, nescaya dia akan menjadi hamba kepadamu. Mu anggaplah dirimu apabila temu dengan suami seperti hamba, maka dia akan kasih belah, dia pula akan jadi hamba kepada kamu. Tapi kalau kamu jumpa dengan suami kamu rasa kamu nak jadi tuan, nak mengaruh dia, nak buat dia pula jadi koli kamu, suruh beli, suruh gapo paksa, nescaya dia akan memberontak dan akan marah kepada kamu. Tapi kalau kamu bersifat dengan sifat hamba menurut dia, maka dia akan jaga kamu dan dia akan jadi hamba kepada kamu. Ni tabiat lelaki. Ni Fazari ni. Suhu ni nasihat dia kepada isteri dia, kepada anak tina dia. Jangan sesekali engkau memberatkannya dengan banyak permintaan. Kelak dia akan marah dan menyebabkan engkau juga marah. Jangan minta lebih-lebih. Dia makan, dia minum, ajar bersyukur, terima kasih. Jangan minta lebih-lebih daripada suami kamu. Hak dia tak beri, tak sedut tanya, tak sedut minta, tak sedut gapo. Apabila lagu tu, kalau kamu minta lebih-lebih, mu tekan dia untuk dapat kepuasan hati kamu, maka dia akan marah. Apabila dia marah, kamu pula akan marah kepada dia. Jadi marah. Jangan engkau jauhkan diri daripadanya, kelak dia akan melupakan kamu. Jangan ajar tinggal suami. Jangan ajar keluar rumah. Jangan ajar tubik tinggal suami lama-lama. Kerana suami ni apabila biasa ditinggal, dia akan lupa isteri dia. Dia nak cari orang lain lah. Apa-apa berlaku pun duduk di rumah. Dia tubik tak apa. Jangan kita tubik isteri. Jangan kita tubik. Kalau kita selalu duduk tubik rumah tinggal suami, lama-lama dia rasa pedoh. Apa saya suami duduk rumah, duduk apa dia, suami isteri pula duduk tubik. Jika dia menjauhkan diri dirinya daripadamu kerana kesusahan dan hal-hal merusingkannya, maka janganlah engkau berani mengganggunya. Kalau kita tengok suami kita mengasingkan diri, dia tekan dah tu, dia serabut, jangan kita pergi duduk depek, duduk tanya, duduk gapo jadi kohor serabut. Pesan ni Fazari kepada anak tino dia, kalau mu tengok, mu jangan tinggal dia. Gapo-gapo mu jangan tinggal dia. Tetapi kalau dia nak menyendiri, beri peluang kepada dia untuk menyendiri. Jangan duduk tanya, duduk gapo, kohor serabut, duduk gapo duduk gurau, duduk gapo, jangan. Beri peluang kepada dia. Fazari ayat Jagalah hidungnya, jaga hidung dia, telinganya dan matanya. Jangan sampai ia terhidu daripadamu melainkan segala wangi-wangian. Jangan bau benda-benda hak tak sedap. Jangan sampai ia terdengar daripadamu melainkan kata-kata yang baik dan manis. Kita duduk heran, apa suami kita masa cetung dalam rumah. Kita kecek supaya rimah. Saing-saing kita duduk dengan saing dia suka. Apa dia suka sebab duk kecek sedap. Kita ni gak letak angin semacam tok laki kita. Nak minta permintaan kita.
Suami kita duk buat luar sudah suka. Tapi kita tanya, apa suka berbuat di luar? Dengan saya tak suka. Sebab kata-kata kita tidak menyenangkan dia, tidak baik, tidak manis. Jangan sampai ia terpandai darimu, melainkan yang comel-comel. Jaga 3 benda. Telinga jangan dia dengar benda-benda tak molek. Mata jangan dia nampak benda tak molek daripada kita. Hidung jangan dia bau benda-benda tak molek daripada kita. Tugas ni kita rasa berat. Siapa dia nak jadi isteri solehah? Semua nak jadi isteri solehah. Siapa dia nak dapat pahala dalam perkahwinan? Semua nak dapat pahala. Tetapi tak ada orang sanggup nak buat. Sedap dia, sedap dia. Sedap apa dia? Sedap suami lagu tu. Suami dia ada tugas dia. Ni kita sebut dah, ni fiqh wanita, maka kita ni dia akan kecek bab hak-hak wanita kena buat. Kalau betul kita nak jadi hamba Allah, bukan jadi hamba suami, kita akan ikut benda-benda lagu ni. Kita akan taat kepada Tuhan. Tak sudah caralah suami kita nyo. Hak penting kita nak jadi yang solehah. Maka hak benda ni setan akan uji kita, tak suruh kita buat. Setan akan buat rasa kita payah, buat rasa Islam ni tak adil. Allah hamba semacam kena beraluh. Kena semacam. Akhir sekali terlepaslah kita daripada dapat title isteri solehah. Memelihara adat-adat yang mulia. Sayugia wahai kaum wanita pada memelihara ke adat-adat yang mulia tersebut di atas. Jangan sesekali kamu melalaikan sabda yang berikut. Cara-cara dah, akhlak-akhlak dah, ada lagi pesanan Nabi kepada isteri-isteri. Pesanan kepada suami ada. Ni cerita fiqh wanita ni kecek bab wanita berlaku. Jadi banyaklah dalam kitab ni akan tegur wanita. Suami tak cara, bukan sebab ni fiqh wanita. Maka siapa dia nak jadi isteri solehah, pegailah nasihat ni. Kerana daripada alim ulama dan daripada hadis-hadis Nabi juga. Jangan kita layan nafsu kita, jangan kita ego dengan perasaan kita sehingga kita tak biar. Kita fikir kebaikan itu menurut pandangan kita, bukan ikut ulama, bukan ikut hadis Nabi. Itu payah nak jadi isteri solehah. Sebab tu Nabi kata perempuan solehah ni sangat payah dicari. Seperti seekor gagak berbulu putih. Gagak berbulu putih. Maka gagak bulu putih ni payah nak cari. Hampir boleh kata tak ada gagak bulu putih. Nabi kata, siapa dia dapat perempuan solehah, bersyukurlah, pegailah, jagalah dia, sayangilah dia, kerana dia merupakan harta yang paling bernilai. Al-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini, kalau kita duduk sekarang adalah semuanya perhiasan. Kereta perhiasan hidup kita, anak-anak perhiasan, nak tunjuk kita ni hebat, gapo dia, isteri, semua perhiasan. Tubuh kita, apa yang ada pada diri kita, dunia mata, perhiasan yang menyeronokkan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan yang dinilai perhiasan di dalam dunia ini, sebaik-baiknya adalah perempuan yang solehah. Sekalipun kamu boleh bersyukur dengan dia, kamu boleh hidup dengan dia, kamu boleh bersenang-lenang dengan dia, tetapi itulah sebaik-baik sebaik-baik perhiasan kamu adalah wanita yang soleh. Tu payah nak boleh tu. Payah nak boleh. Bukan mudah nak boleh perempuan yang soleh ni. Siapa dia boleh? Katanya Nabi, bersyukurlah seolah-olah kamu boleh syurga. Payah nak boleh benda lagu tu. Katanya Nabi, iza da'a rajulu imra'atahu ila firasyih falam ya'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Artinya jika seorang suami mengajak isteri ke tempat pembaringan, tidur, ajak tidur, ya moleknya kita sebut dah dulu-dulu antara adabnya isteri kena masuk dulu tidur sebelum suami. Dia bersiap-siap suami. Jangan tinggal suami pergi tidur tengok selok terkekeng lagu tu. Suami isteri baru masuk tak cara ke apa dia. Biar suami masuk tu isteri dah bersedia dah. Jangan nak suami nak panggil lah. Ni duk tengok TV lah, duduk buah lah, duduk gapo lah. Kalau nak jadi isteri solehah lah. Kalau tak jadi ikut kita lah. Nabi kata apabila suami panggil, ni berat dah ni. Suami panggil seorang wanita mengajak ke pembaringan. Kalau suami kata, tidur. Gitu. Ya sepatutnya suami isteri dulu bersiap sedia. Lalu dia tidak datang. Tak semari ikutlah sebab-sebab apa dia. Nabi kata jangan ada alasan apabila suami panggil kita tidur.
Jangan buat alasan tengok TV, kau gapo dia, kau basuh pinggan, kau gapo dia. Katanya Nabi tinggal. Sehingga kalau makan ni atas api pun tinggal. Biarlah terbakar roti-roti tu ikutlah. Nak kata jangan tangguh. Tidak datang kepadanya yang menyebabkan suami merasa marah. Terasa hati lah. Suami marah dah. Sehingga tidur lagu tu. Maka malaikat akan melaknat sehingga pagi hari. Maka ada segolongan malaikat melaknat perempuan lagu ni. Apa maksud laknat? Dia doa kepada Tuhan supaya Tuhan jauh ke kasih saya dia kepada perempuan itu. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kasih kepada perempuan ni. Laknat ke atas perempuan ni. Berat lah. Maka lazimlah diri kamu wahai kaum wanita dengan mentaati suami-suami kamu dan berpesan-pesan di antara kamu wahai kaum wanita. Sama-sama tegur kita ni. Sama-sama wanita saling tegur menegur, pesan memesan. Kita boleh buat dah, pesan pula kepada saing-saing kita. Wanita-wanita lain, mu nak jadi solehah kau dak. Mu jangan duk layan sangat nafsu semua, ego mu, keinginan mu kata. Kita ni nak jadi hamba Allah. Kita ni semata ya ada atas muka dunia. Suami kita kalau kita boleh taat, kita akan jadi ahli syurga. Ahli syurga ni suami kita kalau baik boleh duduk dengan kita. Bahagia lagi kita selama-lamanya. Jangan dengan sebab suami kita jadi maksiat ke Tuhan. Kita deraka kepada suami berarti maksiat ke Tuhan tu sebenarnya. Bukan maksiat kepada suami, maksiat kepada Tuhan. Nasihatlah sama-sama pokok kita biar jadi isteri-isteri soleh. Ingat Yahudi, setan, iblis, orang kafir dia akan merosakkan pemikiran wanita zaman sekarang sehingga akan menyatakan taat kepada suami itu adalah kebodohan. Taat ikut perintah suami itu orang tak cerdik zaman dulu ya. Orang lah ni kena moden, berani melawan suami. Nak bangga kalau kita boleh lawan suami, bangga, berbangga dengan saing-saing. Bukan berlomba-lomba untuk taat ke Tuhan. Awas kamu daripada berani menderhakai kehendak suami. Sebab menurut riwayat Al-Khatib di dalam tarikhnya bahawa Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi izni zawjiha kanat fi sakhatillahi ta'ala hatta tarji'a ila baitiha aw yarda anha zawjuha. Mana-mana wanita yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya keluar rumah. Suami tak izin, tak minta izin daripada suami. Minta izin tak apalah, tak minta izin. Sebab asalnya isteri ni kena duduk dalam rumah. Kalau nak keluar daripada rumah, jarang-jarang nak minta, kena minta izin. Minta perkenan, redha daripada suami. Suka ke tak saya tu ni? Suami kata saya tak izin, saya tak redha. Tak boleh. Saya tak benar. Dia berada dalam kemurkaan Allah, keluar tanpa izin, bukan suami dia marah. Tuduh suami dia marah, Tuhan pun marah juga. Sehingga dia kembali ke rumahnya ataupun suami redha dengan pemergian dia. Kalau suami dia kata tak apalah awak nak pergi, tak apa. Tapi kalau suami dia marah, bukan suami saja, Allah Ta'ala pun marah kepada perempuan yang keluar rumah daripada suami dia. Jangan berani minta tolak. Jangan berani. Awas seorang wanita itu jangan sesekali berani menuntut tolak daripada suaminya tanpa ada kebenaran syarak. Kalau ada syarak, ada kebenaran, suami tu pukul dia, suami tu khianat diri dia, apa dia, maka boleh dia minta talak, minta cerai. Tetapi kalau tak ada masalah, semata-mata susah hidup kau sikit, suami dia bagus dah, cuma miskin sikit kau apa dia hidup dah, maka jangan minta lah. Kalau minta, maka Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala marah. Marah lagu mana? Lepas ni kita sebut. Sebab ada riwayat daripada Imam Ahmad dan Tirmizi bahawa Rasulullah bersabda kata, apa dia? Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqa min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Artinya mana-mana wanita yang meminta cerai daripada suaminya tanpa ada alasan, maka haram baginya bau syurga. Tak boleh bau syurga, berarti tak boleh masuk syurga. Jika suami dia, jika dia minta tolak tu dengan tidak ada sebab. Kalau ada sebab tak apa. Kalau tak ada sebab, hak ni jadi kau berdosa. Kerana apa? Kerana ramai zaman dulu isteri-isteri ni apabila nikah dapat mas kahwin 10,000. Lepas tu dia buat alasan
cerai dengan suami dia, pergi nikah dengan orang lain pula, boleh 10,000 pula. Jadi dia nak ambil duit daripada lelaki-lelaki, dia buat alasan nak bercerai. Jadi kalau tak ada alasan, maka jangan bercerai. Dan Tuhan tidak suka az-zawaqin waz-zawaqat, orang yang suka merasai. Apa dia? Suka tukar pasangan. Hak ni tak jadi tukar. Tanpa sebab gapo-gapo dia, Nabi tak suka hukum dia. Makruh hukum dia. Kami berlindung diri daripada Allah dari hal-hal yang menyebabkan Tuhan murka kepada kami. Ingat, derhaka ni menyebabkan Tuhan marah. Kita bukan fikir kepada suami tu marah, Tuhan marah sebenarnya. Kalau suami, sekadar suami saja marah boleh kira. Ni Tuhan marah, kita takutnya. Dan kami memohon taufik pada hal-hal yang menyebabkan redha Allah kepada kami. Wallahu a'lam. Fasa kecelaan tabarruj pula. Wallahu a'lam. Soalan. Betul ke ada mazhab kata paha tidak aurat? Ambo seingat ambo lah, ambo betul ingatlah mana juga. Dalam mazhab Malik, dia bagi ke aurat ni kepada dua. Aurat besar, aurat kecil. Maka aurat besar ni kemaluan. Maka hak ni tak boleh terbuka, ni aurat paling besar sekali. Mana kalau paha pun aurat juga tapi aurat kecil dipanggil. Aurat juga tapi aurat kecil. Hak lain mazhab ambo tak ingatlah paha ni aurat atau tidak aurat. Dalam mazhab kita paha ni aurat. Sekalipun dalam hadis Nabi kata apabila depan sahabat tu Nabi terbuka paha ke apa dia apa semua, Nabi ada pegang paha sahabat. Paha sini maknanya atas kain Ada kain, maka Rasulullah pegang paha. Ada kain lah, tertutup lah. Bukan kata pegang paha tanpa lapik ke apa dia tu. Hadis tu dia. Adakah suami dengan tolong isteri, maka isteri suami tu jadi dayus? Tidak. Dayus tu kena faham Dayus tu bukan tolong suami isteri tu jadi dayus. Ramai ada setengah orang faham suami menolong isteri tu dayus. Allah dayus demo tolong suami isteri demo tolong jemur pakaian, tolong nyapu rumah. Bukan dayus. Rasulullah pun kadang-kadang nyapu rumah sendiri, Rasulullah basuh baju sendiri, Rasulullah jahit selipar sendiri, Rasulullah tolong isteri dia. Dayus dah. Dayus ni maknanya membiarkan isteri kita ataupun keluarga kita buat maksiat. Hak tu maksiat dayus. Kalau suami dayus lagu mana? Membiarkan isteri dia tak tutup aurat, membiarkan isteri dia bergaul dengan orang-orang yang tidak bergaul bukan mahram, duduk tepuk tapa, duduk duduk gorang. Hak tu dayus. Manakala suami tolong isteri bukan dayus, boleh pahala pula kepada suami tu bukan molek pula benda itu untuk hubungan rumah tangga. Bagaimana pula suami kalau menolak keinginan isteri menolak keinginan suami kerana penat bekerja urusan anak. Tu kelelahan letih lah. Letih urusan apa dia apa semua tolaknya apa dia. Afdalnya jangan tolak. Sekalipun dalam keadaan letih kita layan juga suami kita. Tetapi kalau kita penat sangat kita boleh minta uzur dengan dia. Saya terlalu penat kau apa dia. Tuhan tahu keuzuran kita. Tuhan tidak akan menekan benda yang di luar kemampuan kita. Cuma kita takut orang tu buat-buat alasan. Buat-buat alasan dia tu tak penat. Tetapi dia kata penat. Asalnya molek layak juga, tetapi kalau dah penat Tuhan tahu uzur kita wayak molek dia, kata kita ni penat kau apa dia. Harus. Apa hukum isteri taksir kepada suami dia, tak suka kepada suami dia, tapi dia tak cerah. Dia tak cerah. Tapi dia tak suka dah kepada suami dia. Dia kata gini kau dengan orang lain abang, kita tak minat dah kat abang. Biar orang tino tu lah layan abang, saya malah layan dah abang. Tapi jangan cerah. Pelik orang lagu ni. Pening. Ingat selagi mana kita sebagai suami
kita sebagai isteri dia, wajib kalau dia minta gapo-gapo. Tapi kita malah layan dia, kita nak jadi isteri dia, kita tak silap layan dia, hukum dia berdosa suami isteri lagu tu. Ingat kalau kita dah tak silap layan, dah tak ada hati, dah perasaan dengan dia, okey minta cerai. Daripada kita dak kekal sebagai isteri dia dengan perasaan berdosa lagu tu, kita berani pula tak silap layan dia. Kita nak kekal sebagai isteri dia, maka berdosa lagu tu. Pilih antara dua. Sama ada kita nak layan dia sebagai isteri yang jadi isteri yang solehah, ataupun kita nak minta cerai dengan dia. Misalnya dah kita tak ada perasaan dah dengan dia, dah minta cerai dengan dia daripada dak kekal dengan berdosa lagu tu. Tak faham ni apa dia ni. Isteri terkesan daripada suami kerana mengharapkan daripada suami apa yang diharapkan. Tak tahulah kita pun tak faham ni ayat dia berkali. Ingat, kita suami ada cita-cita, isteri ada cita-cita. Isteri ada harapan kepada suami dia, nak jadi ke suami dia gini-gini. Suami pun ada harapan nak jadi isteri dia solehah gini-gini. Tapi kalau berlaku sebalik dia, kita kecewa ke tak boleh nak kecewa. Kerana apa? Kerana kita tak boleh menguruskan hidup kita. Kita hanya nak jadi hamba Allah. Yang penting tugas kita. Suami kita tak jadi seperti apa yang kita cita-cita. Okay. Contoh mudah kita nak sebut. Kita bercita-cita suami kita tak sini nikah lain. Suami kita nikah lain. Kita nak kata ke mana? Adakah kita kecewa? Adakah dosa jadi dosa ke kita? Aku jadi kurang pahala? Dah kita nak kata lagu mana? Kita memang ada cita-cita. Tetapi dah lagu mana? Orang lain pun ada cita-cita dia juga. Lagu tu. Maka jangan benda-benda tak tercapai cita-cita kita jangan buat alasan untuk kita serabut, untuk kita melawan, untuk kita gapo. Lagu tu. Apa penting kita tunai tugas kita. Perbincangan itu memang kena ada lah dalam rumah tangga tu, buat berbicara. Tu memang kena ada lah. Suami kena dengar isteri kena dengar kata-kata suami. Dengar, saling bicara. Tapi ketua rumah tangga suami yang memberi keputusan. Macam mana kita nak sukmah hati kita dengan ajaran Allah? Sedangkan ada orang ujian kita, ada keluarga kita, kehidupan kita gini. Kita kalau rasa kita tak kuat, kita kena hidup di kawasan orang yang suka agama. Carilah pondok-pondok, hidup dalam suasana pondok orang yang suka agama. Kalau kita rasa tak kuat, kita nak hidup dengan alam kita, maka penat kita. Tapi kalau kita tak mampu, payah saya kerja ke apa dia, okey tetap kena bersabar, kuatkan semangat kita. Selalu dengan kuliah-kuliah ustaz-ustaz ajak kita kepada agama Allah, ajak kepada Nabi Muhammad, ajak kepada akhirat. Bukan ustaz ajak kepada pitih, kepada harta, kepada gapo, kepada nyemak, kepada gapo dia ajak orang. Kadang-kadang kita perlu juga sokongan, suntikan daripada manusia. Maka lagu tu lah. Kalau kita tak kuat, kita duduk kawasan agama. Kalau serah tak boleh nak pergi kawasan agama, maka kita kekal ke. Jangan kurang ke bersaing dengan orang lain yang mapuhkan semangat kita untuk agama. Hukum pakai tasbih ditengkuk tak ada masalah gapo tu, antara cara pakai tasbih pakai ditekuk. Kerana katanya ulama tengkuk itu merupakan paku tasbih. Bolehlah, tetapi takut nampak fitnah, kita buh masuk ke dalam baju lah. Gitu saja. Dosa tu dak lah. Haram tu dak lah. Semua sahabat-sahabat dulu pun pakai tasbih ditekuk. Sahabat dulu lagu mana sahabat dia nak hidup tenang. Dia tak lepas Rasulullah. Majlis Rasulullah sentiasa hadir, hidup dengan Rasulullah, maka seolah dapat cas yang begitu kuat boleh hidup agama dengan hidup dengan Rasulullah. Maka Rasulullah lah penghidup kepada hati-hati sahabat. Maka kalau dia rasa tak kuat agama, dia akan pergi dalam majlis sahabat, majlis Rasulullah dengar. Maka begitulah kita sebagaimana tabi'in pergi dengar majlis sahabat, kita kena pergi dengar majlis-majlis ulama-ulama, orang-orang arif, dengar majlis-majlis maulid, majlis-majlis qasidah, suasana agama, barulah kita semangat. Tak boleh buat tiap-tiap hari, seminggu sekali, wajib kena buat. Tak boleh lagi 2 minggu sekali. Tapi kena mesti ada supaya hati kita ni sentiasa hidup. Bukanlah suruh duduk pondok belaka, suruh jadi tok guru, suruh jadi gapo dia. Tak, kita hidup dengan kerja kita.
kita cikgu, kita accountant, kita arkitek, kita kontraktor, apa tak ada masalah. Tapi biar ada waktu-waktu untuk mengecah ke agama kita ni. Sebagaimana kita kalau tak makan mati, hati kita pun tak makan benda-benda rohani ni akan mati juga. Air disembelih patu bubuh dalam air paku mati dengan sebab lemah. Maka air tu sah tak sah hukumnya mapuh tu pokoknya haram. Binatang tu jadi bangkai. Tetapi kalau binatang tu mapuh dah sembelih tapi kita pekung dalam air, tak jadi. Sebab yang mapuh tu dengan sebab sembelih, bukan dengan sebab mapuh lemah, maka hak tu boleh makan. Tapi kalau kita yakin binatang tak ada mapuh lagi sembelih, patutnya selai dalam air mapuh dengan sebab lemah, maka hak tu haram makan. Kerana binatang ni halal apabila kita sembelih dengan syarak. Sembelih lagu putus kelekung marih dia Boleh kalau ada isteri keluar dakwah tanpa izin suami, hukum dia haram lah. Seperti saat ni. Keluar dakwah bagi perempuan ini, hukum dia sunat. Manakala minta izin ni wajib. Kalau tak minta izin, jadi berdosa. Nak pergi buat benda sunat dengan mengakukan dosa, tak boleh hukum dia. Tak padan kita buat ibadat tu sunat sahaja. Sedangkan suami tak izin. Maka semua perbuatan kita tak boleh pahala, sia-sia sahaja perbuatan sunat tu. Maka keluar berdakwah mesti minta izin. Lah ni bukan minta izin, nya tekan suami dia. Hang nak pergi juga ke mana-mana Nyong minta 10 kali, orang kata tak izin, minta pula. Orang perempuan yang solehah, apabila dia kata dak, bol, tak suruh tanya buat apa, tak sewi, tak suruh tanya. Tu bukan solehah dah tu. Bukan nak pergi berdakwah lah tu ni. Muka lain. Jadi nafsu bukan ikut Allah. Kalau ikut Allah, dengar kata-kata suami. Bukan ikut kata-kata kita. Boleh kalau ada perempuan pakai ridak di bahu seperti lelaki, adakah dikira tasyabuh? Okey, lah ni pakai ridak ni atas saja ke orang Tino boleh pakai juga. Misalnya orang Tino juga pakai atas bahu, letak gini misalnya, letak pakai bahu gini. Maka hukum dia tidak menyamai dengan lelaki. Maka pakaian tu, ridak tu macam ridak untuk gaya perempuan, maka dibenarkan. Tapi kalau pakaian dia pakai serban kok, jaga orang pakai, orang Tino pakai serban macam pakaian tu khas untuk laki-laki betul, maka baru tak boleh. Tapi kalau pakaian tu boleh pakai, perempuan boleh pakai ridak duk gini, tak gini. Macam orang Tino pun ada pakai juga, kan letak gitu ke. Macamnya bagi kita, uruh kita, pandangan kita nampak macam pakaian perempuan. Okey, tidak ada masalah, tak dosa. Ridak jatuh tak ada, ridak jatuh tak ada, ridak Tino ridak jatuh, ridak Tino ni tak ada. Hiasan saja, corok-corok belai dia ke mana, macam-macam corok ni Hukum lelaki bujang belajar bab fiqh wanita adakah fardu ain? Ingat, bagi orang jantan ni gini. Orang jantan ni fajar fardu ain ni fardu ain lah, belajar ilmu fardu ain. Manakala belajar buat wanita ni, orang jantan kena belajar semua bab. Sebab dia akan jadi orang alim, dia akan jadi mufti, dia akan jadi tok qadi. Dia kena wajib kena belajar semua, hatta bab perempuan ko, bab gapo dia, bab haid ko, bab gapo wajib kena belajar. Lebih-lebih lagi kena belajar bab hak suami, bab isteri dia nak jadi tok qadi, nak jadi mufti. Sekalipun saya tak bersuami, saya tak beristeri lagi, so gapo dia wajib kena belajar alim dalam semua bab ilmu. Sekalipun bukan fardu ain lagi lah nama. Jadi fardu sunat lah gitu. Anak umur 9 tahun. 9 tahun tak balik lagi ke? Kalau tak balik lagi, lagu mana? Jadi solat mak ayah dia. Kalau dah berjawi ke apa dia apa semua, bersunat dah, hukum dia sah. Tetapi afdalnya ayah dia yang jadi imam. Jangan biarkan anak-anak kita jadi imam. Tradisi ulama-ulama salah dulu tak pernah letak budak-budak jadi imam. Biar ayah tu jadi imam. Kerana kesempurnaan imam mesti balik baru sempurna. Kalau tak balik, sekalipun dia baca Quran tu sedap, tapi ayah tu lebih sempurna lagi. Lah ni ayah-ayah tak anda baca Quran, anak-anak pula baca Quran. Tapi salah dulu ayah jadi imam. Jangan letak anak-anak jadi imam. Sebab Nabi kata akhir zaman orang tua ikut orang muda. Ni alamat tanda akhir zaman. Budak-budak setara mana sangat lah ni budak-budak letak depan. Jahil tak erti sembahyang, tak erti akidah, buat jadi tu imam. Jangan lagu tu. Biar mak ayah dia jadi. Penerangan tentang nafkah cara terperinci. Lagu mana nafkah cara terperinci tu? Nama atas diri seseorang lah.
Maka nafkah ni kita tengoklah, kalau orang miskin sesuai dengan kehidupan dia, kalau orang kaya sesuai dengan kehidupan dia. Lagu itulah nafkah ni maknanya pakaian yang layak bagi isteri dia, pakaian yang layak dengan suami dia, dengan kekayaan dia. Sebab itulah ulama kata menikah ni pipik sama pipik, enggal sama enggal. Orang miskin sama orang miskin, orang kaya sama orang kaya. Kerana kalau contohnya kita lelaki miskin nikah dengan perempuan kaya, kita mesti kena layan dia seperti dia zaman duduk dengan mak ayah dia. Dia biasa ada pembantu, dia biasa ada kereta. Kita kena beri sebenarnya kerana tu. Tapi kalau seorang kita orang kaya, lelaki kaya, perempuan tu pula miskin, maka perempuan miskin tu jangan koyak nak jadi kaya sebab dia hidup dengan keluarga dia, tak ada pembantu, maka tak wajib bagi pembantu deh. Tu nafkah menurut kehidupan isteri ketika duduk dengan mak ayah dia. Sebab tu kita kalau nak nikah dengan orang kaya ke apa dia kena perhati sikit bagi lelaki ni, kerana kita akan tanggung menurut kehidupan dia zaman mak ayah dia. Boleh kau tak menantu bersalin dengan ibu mertua tiri? Tak boleh lah. Yang boleh bersalin adalah dengan ibu kepada isteri kita, ibu mertua kita. Kalau tiri tak boleh. Ayah mertua kita menikah baru tak boleh lah hukum dia. Tapi kalau mak kepada isteri kita boleh bersalin lah. Sama. Sehingga kalau kita cerai dah dengan anak dia pun, kita gapo dia ke, okey, boleh lagi bersalin sampai kiamat, tak boleh nak nikah. Doa khah untuk anak-anak yang lambat bercakap. Baca gapo dia tak tahu ni. Lambat bercakap hamba pun tak ingat dah. Doa. Jumpa orang pandai hamba tak ingat, tak mari. Doa lambat bercakap ni dah. Hukum buat mana tak ada salih mana. Isteri minta cerai kerana suami kahwin lain. Ingat, nikah baru, nikah kedua, ketiga, keempat bukan alasan syarak, bukan dibenarkan oleh syarak untuk minta cerai. Kalau cerai semata-mata suami berkahwin lain, waktu tak dipanggil minta uzur. Hak ni haram juga dapat bau syurga. Tetapi kalulah suami nikah dia buat zalim, lain pula. Suami ni kalau zalim nikah seorang pun tak boleh. Nikah dua misalnya dia jadi tak adil ke apa dia torture pemikiran kita, dia duduk lama. Dia suruh gini, maka hak tu bab lain, bukan sebab dia menikah tetapi dengan sebab torture. Ingat Rasulullah tak pernah paksa Sayyidina Aisyah untuk reda kepada isteri-isteri lain. Rasulullah tak pernah paksa isteri lain reda kepada Sayyidina Aisyah. Kerana perasaan orang ni jangan dok paksa. Torture lagu ni. Kadang-kadang kesilapan suami, bukan suami nikah tu tak ada masalah, tapi kesilapan cara dia nak menghadapi situasi isteri tua dengan isteri muda ni, maka menyebabkan orang tu rasa pening kepala kali menyebabkan perbalahan. Tapi nikah dua bukan alasan untuk minta cerai. Bukankah sunnah dia kata kalau nak nikah kedua ni biar mati isteri tua. Nampak seperti Rasulullah ataupun Sayyidina Ali. Betul kau tak sunnah lagu tu? Kita tengok ulama-ulama kita nikah sebelum isteri tua dia meninggal berlaku. Sebelum isteri. Maka hak ni khususiat Rasulullah dengan Sayyidina Ali. Waktu khususiat. Ada riwayat kata nikah dengan Tok Said ni, kalau nikah jangan nikah bama. Sebab apa? Sebab Rasulullah tegur Sayyidina Ali, mu jangan sakiti hati Sayyidina Fatimah. Kerana Sayyidina Fatimah ni sebuah dengan Rasulullah terlalu istimewa. Maka Sayyidina Rasulullah bimbang takut Sayyidina Ali dengan nikah kedua menyebabkan Sayyidina Fatimah sakit hati. Maka bila Sayyidina Fatimah sakit hati, aku jadi terasa. Maka Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Ali, tunggu, kalau nak nikah ramai biar Sayyidina Fatimah meninggal dulu. Itu khususiat kepada Sayyidina Fatimah. Ada riwayat kepada Tok Said buat lagu tu. Maka kita tengok ulama-ulama kita, tutup guru kita nikah sebelum daripada isteri tua dia lagi meninggal. Itu yang kita faham daripada sunnah Nabi, bukan kata tunggu isteri tua dulu. Lagu tu lah.
Adakah boleh letak nama anak Habib? Boleh, tak ada masalah. Habib ini hanyalah istilah dan panggilan. Habib ni kena kepada Tok Said lah. Tapi moleknya jangan letak lah, takut terkeliru. Nama anak kita mengaku dia tu Tok Said lah, apa dia. Nah, tapi misalnya kita nak letak anak kita nama Habibullah, boleh? Nama. Ataupun letak Habibullah. Habibu Habibillah. Nah, boleh juga. Ataupun Habib ikutlah. Habibur Rahman ke nama, boleh letak, tak ada masalah ke apa dia. Makna dia pun comel juga. Tetapi kalau letak Al-Habib, Al-Habib Muhammad, tak boleh, takut jadi nampak terkeliru pula. Nah, kerana kadang-kadang nama tu dia panggil panggilan bagi kabilah dia, bagi satu-satu keadaan orang. Sehingga di Malaysia sendiri pun ada pendaftaran tak benar ke kalau letak nama Uwe ke, letak nama Cik ke, letak nama Nik ke, letak nama Habib ke, Said ke, Syarif, nampak nama Sultan ke, tak boleh. Nama. Kerana apa? Menyebabkan kekeliruan. Kerana ramai banyak mana ada orang tu kita tengok, ada orang tu nama dia Said. Said bin biasa, bin nama biasa. Kita tanya dia, apa awak nama Said, ayah bukan nama Said? Dia kata saja, ayah saya dunia letak nama Said. Mujulah dia tak mengaku dia tu Said. Maka menyebabkan keliru lah, takut-takut gitu. Wallahu a'lam. Habib tu boleh letak. Kadang-kadang Habib ni orang tak faham bukan makna kabilah, makna panggilan gitu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Niatlah kita setiap kali kita belajar, niat supaya kita boleh beramal, bukan dengar saja. Baca Fatihah ni supaya Tuhan beri kekuatan untuk kita amal apa yang kita belajar. Lah ni musuh Tuhan nak menghancurkan wanita-wanita muslimah kita supaya tak usah dengar nasihat, supaya tak usah jadi solehah, supaya ikut perasaan. Wallahu a'lam.